Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan 7 akan membentangkan tajuk Tajaliat. Semua boleh buka buku surat 58. Sebelum tu yang dihormati Datuk Dr. Ahmad Yunus bin Muhammad Noor selaku pensyarah kami. Kemudian rakan-rakan yang disayangi sekalian. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Izzat Ashraf bin Ruzman, Muhammad Fahmi bin Dahlan, Fazrina Arisha binti Muhammad Fauzi, Nur Azah Izzati binti Nur Aizat, Intan Nur Syahira binti Ismail, Ahmad Azizi bin Mazlan, Ali Imran bin Khairuddin, dan saya sendiri Muhammad Wafiuddin bin Kaha. Kita teruskan dengan slide yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan program pertama pada muka 58. Yang perkara yang diperluaskan oleh rahmat Allah ialah mata yang menciptakan rahman dengan belas kasihan kepada firman-Nya, Ibn Arabi dalam Al-Qasas. Dalam petikan kesamaan ini, penjelasan dibuat mengenai idea yang lebih mirip dengan idea aliran Platonik. Maknanya dikatakan tajaliyat ini adalah mirip kepada ajaran Platonik atau Neoplatonisme, tetapi Ibnu Arabi menggunakannya dengan caranya sendiri. Yang ketiga iaitu kemunculan orang yang benar dalam peringkat keberadaan dari yang tertinggi ke yang paling rendah dalam rangkaian yang berakhir dengan pengetahuan fizikal. Yang keempat, yang pertama adalah tidak menggunakan perkataan al-falbat dalam erti kata Platonis kerana tidak mempunyai tempat dalam mazhab pemikiran Ibn Arabi. Sebaliknya, Ibn Arabi menggunakan perkataan tajaliyat sebagai gantinya. Sesungguhnya yang Esa itu berhak ke atas tajaliyat pada sur, gambar, kewujudan dan tiada perubahan tentangnya. Maksud bahawa sesungguhnya Allah yang berhak ke atas tajaliyat, iaitu kemunculannya sendiri dan tiada perubahan tentangnya. Terusnya saya serahkan kepada Nur Azah Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung pembentangan daripada Intan iaitu pada pembentangan yang kedua. Poin yang pertama yang mana dan berkemungkinan ia bermaksud ada beberapa penulis cuba menerangkan daripada mazhab mereka tentang pendedahan akan hakikat wujud. Maksud poin pertama ni ada beberapa penulis ataupun beberapa pengarang ni mana mereka ni dalam mazhab mereka dia cuba untuk terangkan ataupun memberi pendedahan tentang hakikat wujud yang mana merupakan kewujudan Tuhan. Seterusnya mana dalam penulisan mereka ni didapati ada perkara kabur yang perkara kabur itu merupakan dalam menerangkan hal meningkat kewujudan Tuhan. Maksudnya dalam mereka membawa penulisan mereka ni ada perkara kabur yang mana susah untuk pembaca tu untuk memahami ataupun apa yang cuba mereka sampai tu susah nak faham. Kiranya yang kabur lah itu tentang kewujudan Tuhan. Yang seterusnya mana mereka mengatakan semua alam semesta ni datangnya dari sifat wahdaniyah yang menjadi manifestasi bagi ahadiyah. Yang mana yang kedua ni diterbit daripada yang sekali dengan zat kemuliaan, iaitu merupakan bukti keesaan ataupun kewujudan Allah dan tak ada lain daripada itu. Maknanya tak ada lain daripada Allah lah. Yang dua ni merupakan zat kemuliaan bagi Allah. Dan yang tadi itulah merupakan al-tajalli. Yang seterusnya ialah tajalli pertama ialah tajalli zat ke atas dirinya sendiri yang mana mengandungi kesempurnaan. Maknanya apa yang terdapat dalam tajalli zat Allah ni mengandungi kesempurnaan. Maknanya tak ada pun satu macam yang cacat ke, macam sempurna lah semuanya. Yang mana dia berasaskan dengan pada suatu hadis iaitu hadis ni yang mana aku maksudnya ialah aku adalah harta karun yang tersembunyi. Aku ingin dikenali sebab itulah aku ciptakan alam ni supaya mereka mengenali aku. Maksud daripada hadis ni yang mana harta karun tu kita nak bagi macam perumpamaan macam Allah lah kiranya. Yang mana alam ni sebablah Allah ciptakan alam supaya bila kita mana cerminan tu bila Allah memperkenalkan dirinya, bila Allah cipta alam ni Allah nak tahu kita ni setiap apa
apa yang Allah cipta ni ada dia punya pencipta. Dan sebab itulah Allah ciptakan alam ni. Yang mana kita tengok pada sini kita, Allah ciptakan kita dengan sempurna. Yang mana ada, contohnya diri kita lah. Yang mana semua sempurna. Hidung, ada mata untuk setiap apa hamba kita ni ada function dia. Yang seterusnya, penerangan bagi hadis tadi juga. Yang mana kita tengok pada alam ni, yang mana Allah cipta semua alam ni ada kegunaan dia, ada function dia. Contoh, saya beri contoh tentang pokok, yang mana pokok tu ada dia punya kegunaan, yang mana dia memproses oksigen untuk manusia hidup. Kalau tak kita boleh mati kan. Sebab bila kita tengok Allah cipta alam ni dengan sempurna, tapi kenapa Allah tak cipta kita tak sempurna? Sebab kita ni hamba dia, yang mana yang mana kita ni akan berbalik kepada sang pencipta kita, iaitu Allah SWT. Sekian, terima kasih. Dan silakan kepada Fazrina. Okey, seterusnya kita sambung. Kesempurnaan kejadian ini menurun ke tahap al-wujud dan tafsilan segala hakikat. Maksud dekat sini, setiap kejadian yang dikatakan sempurna adalah kerana ada perincian pada setiap kejadian tersebut. Dan menurut ahli sufi, ia dipanggil sebagai alam ma'ani, yakni perincian-perincian yang digabung, yang mana ia tidak boleh dipisahkan dan akhirnya membentuk suatu kejadian alam. Dan dalam kejadian yang sempurna ini juga terdapat hakikat Muhammadiyah, yang mana di dalamnya terdapat hakikat segala sifat, lauh, yakni lauh mahfuz, qalam, hakikat segala nabi dan rasul semuanya. Maksud hakikat Muhammadiyah ni ialah makhluk Allah yang mula-mula dijadikan, dan semua makhluk yang ada di langit dan bumi dijadikan daripada hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah juga dikenali sebagai Nur Muhammad. Al-Jili menyebut benda-benda yang diciptakan daripada Nur Muhammad ni diciptakan daripada Nur Allah. Yang sempurna, Nur Muhammad terdapat pada diri Nabi-Nabi, dan yang paling sempurna, Nur Muhammad terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Okey, sekejap. Okay, semua ini tafsiran daripada hakikat Muhammad. Dan dalam segala hakikat ini terbit pula hakikat-hakikat lain dalam kehadiran atom. Inilah martabat misal, yakni alam misal. Maksud alam misal diibaratkan sebagai sesuatu yang disusun dari bahagian-bahagian yang lain, tetapi ia masih bersifat halus dan ia tidak boleh dipisahkan. Dia lebih kurang macam hakikat yang datang dalam bentuk atom, yang dia bergabung. Okay. Maka dari sini lahirlah arash, kursi, kemudian cakrawala, kemudian alam anasir, yakni alam unsur-unsur, dan akhirnya alam susunan. Dan semua ini asalnya di alam paduan. Hakikat Muhammadiyah ni asalnya ialah satu paduan alam, tapi bila diperincikan ia betulkan menjadi alam perpecahan, kerana terdapat hakikat Muhammadiyah tu berpecah kepada pelbagai bentuk. Okey, sekian, terima kasih. Sambung pula pada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Fazrina. Selanjutnya saya akan sambung tentang pada muka 59. Okey, jadi seperti yang kita ketahui bahawasanya dengan mengenal Allah itu berkait dengan mengenal tentang kewujudan. Tetapi semuanya terletak dalam 40 peringkat. Kami memindahkan kalimat ataupun kalimat-kalimat hanya ke setiap peringkat ini, kecuali untuk peringkat 40 kami memindahkan sepenuhnya. Jadi saya akan sebutkan peringkat ataupun maratib wujud yang 40. Okay, yang pertama sekali adalah zat ilahiyat itu sendiri. Kemudian yang kedua al-ahadiyah, yang ketiga al-wahidiyah, yang keempat al-uluhiyah, yang kelima ar-rahmaniyah, yang keenam ar-rububiyah, yang ketujuh al-malikiyah, yang ke-8 al-asma' wa sifat nafsiyah, yang ke-9 al-asma' al-jalaliyah, yang ke-10 al-asma' al-jamaliyah, yang ke-11 al-asma' al-fi'liyah, yang ke-12 al-alam al-amkan, yang ke-13 al-aqlul awal, yang ke-14 ruhul azam awin nafsil kulliyah, yang ke-15 arash wa huwa jisim kulli, yang ke-16 al-kursi, yang ke-17 al-alam alam arwah al-uluwiyat, yang ke-18 at-tabi'iyah al-mujarrad, yang ke-19 al-hiyuli wa hiya hadratut tashkil wa taswir, yang ke-20 al-haba, yang ke-21 al-jauhar al-farad, yang ke-22 maratibul wujud lil markabat
Dan yang ke-23 Al-Falakul Atlas, yang ke-24 Al-Falakul Jauza, yang ke-25 Al-Falakul Afla, yang ke-26 Sama'uz Zahal, yang ke-27 Sama'ul Mushtari, yang ke-28 Sama'ul Bahram Wahyal Marikh, yang ke-29 Sama'us Syams, yang ke-30 Sama'uz Zahra, 31 Sama'ul Atarat, 32 Sama'ul Qamar, 33 Al-Falakul Athir, yang ke-24 Al-Falakul Ma'thur, yang ke-35 Al-Falakul Musta'thar, yang ke-26 Al-Falakul Muta'athar, yang ke-37 Al-Ma'din, yang ke-38 An-Nabat, yang ke-39 Al-Hayawan, dan martabat yang terakhir sekali adalah Al-Insan. Seterusnya Al-Insan akan diterangkan oleh Ali Imran, pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan sambung perenggan tadi. Jadi yang pertama, insan adalah martabat terakhir, iaitu martabat yang ke-40 dan martabat yang paling sempurna dalam menzahirkan hakikat kewujudan Allah SWT. Seterusnya, insan merupakan ciptaan alam bawah, iaitu antara ciptaan yang terakhir dari makhluk-makhluk lain. Namun ciptaan insan adalah ciptaan tertinggi dari segi daripada sudut kesempurnaannya. Seterusnya, insan merupakan terminal ataupun contoh yang paling baik dalam menzahirkan hakikat ketuhanan dan hakikat makhluk. Seterusnya, semua yang kita lihat dan dengar pada realiti, iaitu pada alam, adalah sebuah gambaran daripada kehalusan ataupun keindahan penciptaan insan. Seperti yang kita tahu, matlamat alam ialah untuk menyatakan hakikat ketuhanan. Jadi kita mengenali Tuhan dengan alam. Allah SWT firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 80, yang bermaksud, dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah Allah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir? Kesimpulannya, kita dapat mengetahui akan hakikat kewujudan Tuhan melalui hakikat insan, iaitu dengan mengenali diri kita sendiri. Sekian pada saya. Saya akan disambung pada bentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, alam semesta bukan dari tiada hingga ada kerana Allah bersifat kidam. Apa yang kita boleh faham, alam semesta ni dia bukan dari tiada hingga ada. Maksudnya kita mesti fikir macam bumi ni mesti daripada tak ada kepada ada kan, contoh kita fikir kan. Tapi sebenarnya bukan tau. Sebab kita kena tahu yang Allah ni bersifat kidam. Jadi kita pun kena tahu bahawa alam semesta tu bukan macam tu. Seterusnya, menurut teori Tajali atau Al-Faid, alam semesta ini berlapis-lapis. Apa yang dikatakan dengan berlapis-lapis ni, yang pertama tidak semestinya 7 lapis. Kadang-kadang kita fikir, yang selalu kita dengar lah kan, alam ni dia 7 lapis, yang selalu kita cakap, yang kita selalu dengar. Tapi bagi dia, Al-Jili ni kata tidak terhingga banyaknya, tetapi berpada hanya 40 saja. Maksudnya dia banyak, lebih daripada 7 pun boleh jadi, tapi maksimum dia 40 je. Yang kedua, Ibnu Arabi menyatakan hanya 3 saja. Yang pertama, Al-Ahadiyah Al-Mutlaqah, yang kedua Al-Wahidiyah, yang ketiga Syuhud Al-Haq, iaitu dalam hati Sufi. Seterusnya, menurut Syamsuddin Sumatrani menyatakan ada 5, iaitu yang pertama Ahadiyah, kedua Wahdah, ketiga Wahidiyah, yang keempat Alam Arwah, dan kelima Syahadah. Terima kasih. Seterusnya, seterusnya kita lihat pada tajalliyat zat Allah, penyingkapan zat Allah, yang di mana bermula daripada Allah dan berakhir kepada manusia dan kembali juga kepada Allah SWT. Allah SWT adalah wahdatul wujud, di mana wahdatul wujud dimaksudkan Allah ialah segala-galanya. Wujud Allah adalah wujud hakiki, manakala wujud selain Allah adalah wujud majazi sahaja. Baik, kitaran ini bermula daripada Allah SWT, di mana seperti yang disebutkan sahabat saya tadi, Allah itu bersifat kidam yang tidak didahului padanya ketiadaan. Seterusnya, fikiran idea pertama.
Seterusnya keseluruhan idea, sifat keseluruhan, al-hibah iaitu debu, keseluruhan orbit, surah gambaran, seterusnya arash, dan ilmu kekuasaan dan astronomi atlas. Okey. Okey. Sambungan kepada astronomi atlas. Seterusnya lingkaran bintang yang tetap, unsur-unsur 4, martabat 7, jin dan malaikat, haiwan, tumbuhan dan benda mati, kemudian manusia dan kembali kepada Allah. Okey, nak terangkan tentang martabat 7. Okey, martabat 7 ini adalah hakikat wujud ini satu jua sekadarkan ianya berlapis 7. Okey, seperti yang nak diringkaskan, martabat 7 ni adalah ringkasan kepada yang 40 tadi yang saudara Izzat bentangkan. Okay, so dia nak menyingkapkan bahawa dia nak meringkaskan dia jadi 7 ni sebab supaya manusia boleh berfikir apa benda yang Allah cipta dekat alam ni. Okay, itu maksud dia. Kemudian nak diringkaskan tentang tajuk tajalli ni adalah bahawa Allah menzahirkan dirinya pada setiap sesuatu daripada ciptaannya. Okay, maksudnya kat sini Allah dia dah mencipta sesuatu tu, contoh macam manusia, dia dah mencipta manusia dan kemudian dia nak menceritakan lagi apa yang diciptakan kepada manusia itu sendiri. Itu konsep tajalli. Okay, insyaAllah itu saja daripada kumpulan kami. Okay, syukran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.